Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladhi ja'ala lakumul arda firashan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai sekalian manusia, beribadatlah kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi ini untuk kamu sebagai hamparan dan langit serta segala isinya sebagai bangunan yang dibina dengan kukuhnya. Dan diturunkannya air hujan dari langit. Lalu dikeluarkannya dengan air itu berjenis-jenis buah-buahan yang menjadi rezeki bagi kamu. Maka janganlah kamu mengadakan bagi Allah sebarang sekutu. Padahal kamu semua mengetahui bahawa Allah ialah Tuhan yang Maha Esa. Dan kalau kamu ada menaruh syak tentang apa yang kami turunkan, yakni Al-Quran, kepada hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka cubalah buat dan datangkanlah satu surah yang sebanding dengan Al-Quran itu. Dan panggillah orang-orang yang kamu percaya boleh menolong kamu selain dari Allah, jika betul kamu orang-orang yang benar. Maka kalau kamu tidak dapat membuatnya, dan sudah tentu kamu tidak akan dapat membuatnya, maka peliharalah diri kamu dari api neraka yang bahan-bahan bakarnya manusia dan batu-batu, yakni berhala, iaitu neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir. Dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sesungguhnya mereka beroleh syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Tiap-tiap kali mereka diberikan satu pemberian dari sejenis buah-buahan syurga itu, mereka berkata, inilah yang telah diberikan kepada kami dahulu. Dan mereka diberikan rezeki itu yang sama rupanya, tetapi berlainan hakikatnya. Dan disediakan untuk mereka dalam syurga itu pasangan-pasangan, isteri-isteri yang sentiasa suci, sedang mereka pula kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya Allah
tidak malu membuat perbandingan apa sahaja, seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya, kerana perbuatan itu ada hikmahnya. Iaitu kalaulah orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan kalaulah orang-orang kafir pula, maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik. Itu orang-orang yang merombak, mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya, dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan. Dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi. Masih lagi kita berada dalam penafsiran suratul Baqarah, bermula ayat 21 sehinggalah ayat yang ke-27. Penafsiran ayat yang ke-21, bila mana Allah Ta'ala memulakan dengan firman-Nya, ya ayyuhan nas, wahai manusia, wahai sekalian manusia. Kalau sebelum ini Allah Ta'ala menjelaskan sifat orang beriman, kemudian Allah Ta'ala menjelaskan sifat orang kafir, kemudian Allah Ta'ala menjelaskan sifat-sifat orang munafik dalam 13 ayat. Pada 5 ayat pertama Allah menceritakan tentang orang beriman. Pada 2 ayat yang berikutnya Allah Ta'ala cerita tentang orang kafir. Pada 13 ayat yang berikutnya maka Allah cerita tentang munafik. Maka menjadi suatu munasabah, atau kita katakan sebagai kesinambungan daripada ayat-ayat sebelumnya. Bila telah diceritakan orang beriman begini, orang kafirnya begini, orang munafiknya begini, maka kali ini Allah Ta'ala menyuruh ketiga-tiga golongan. Wahai manusia. Wahai manusia yang beriman. Wahai manusia yang kafir. Wahai manusia yang munafik. Dengar sini. Ya ayyuhan nas. Wahai semua manusia. U'budu rabbakum. Sembahlah Tuhan kamu. Baik kamu orang beriman, maka perbaiki cara kamu menyembah Allah, mentaati Allah. Kamu pula orang kafir, tinggalkan sembahan selain daripada berhala, selain dari Allah, untuk kembali menyembah Allah yang sebenar. Kamu pula orang munafik, tinggalkan hipokrit kamu, sifat kepura-puraan kamu, untuk sama-sama menyembah Allah. Bila Allah Ta'ala menyebut, ya ayyuhan nas wa'budu rabbakum, wahai manusia, sembahlah Tuhan kamu. Allah menyebut perkataan Rabbakum, Tuhan kamu semua. Sama ada kamu orang beriman, kamu orang kafir, kamu orang munafik, Tuhan kamu hanya satu. Baik Cina, baik Melayu, baik India, Mak Saleh, Serani dan lain-lain bangsa yang ada atas dunia, Tuhan mereka semua satu. Inna Rabbakumullah, Tuhan kamu hanya Allah. Dan ini dasar dan prinsip yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan ini pegangan orang beriman sepanjang zaman, Allah cuma satu. Maka semua kena dan mesti beriman pada Allah yang satu. Kembali kepada fitrah menyembah Allah yang satu. Kemudian bila menyebut perkataan Rabbakum, Tuhan kamu, kenapa dia layak disebut Tuhan kamu? Kenapa kamu kena sembah, yang ini beribadat? Dan kenapa kena sembah Tuhan kamu? Apakah sifat Tuhan itu? Alladhi khalaqakum. Dia yang menciptakan kamu. Tuan-tuan, kalau tidak ada lain sifat melainkan sifat ini sudah cukup untuk disembah Allah, menciptakan kita. Apakah berhala menciptakan manusia? Maka jawapannya tidak. Bahkan ia diciptakan oleh manusia. Apakah manusia mencipta dirinya sendiri? Maka kita sendiri berkata tidak. Kita mesti ada yang menciptakannya. Maka Allah menyebut satu sifat yang tidak akan mampu diklaim oleh mana-mana yang lain, iaitu menciptakan. Hatta kalau tanya penyembah-penyembah berhala, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kamu bertanya siapa yang menciptakan semua ini, mereka akan kata Allah. Tidak ada manusia mampu menafikan Allah yang menciptakan mereka. Allah yang menciptakan seluruh makhluk. Kenapa Allah Ta'ala menyebut perkataan khalaqakum, kamu, yang ciptakan kamu? Allah Ta'ala tak sebut tentang cipta kejadian-kejadian yang lain, kerana kita adalah asas pada kejadian. Yang lain itu bersifat sukhriyan ataupun untuk berkhidmat kepada kita. Kita yang akan masuk syurga atau neraka. Makhluk-makhluk lain akan binasa.
Manakala manusia itu akan kekal untuk dipertanggungjawab. Bukan binatang-binatang juga binasa. Tapi kita akan kekal sebagai makhluk yang akan bertanggungjawab dengan apa yang kita lakukan. Walladzina min qablikum. Bukan sekadar Allah yang menjadikan kamu sekarang ini. Bukan orang-orang yang sebelum kamu. Orang-orang yang sebelum kamu yang kamu dengar cerita mereka dan kisah mereka. Bagi menunjukkan sifat insya atau sifat al-khalq milik Allah secara mutlak. Allah yang menciptakan kamu. La'allakum tattaqun. Semoga kamu bertakwa. Bila sebut perkataan la'allakum, kalau dalam bahasa Arab ni memberi maksud semoga. Tetapi dalam Al-Quran kita tak akan terjemah makna semoga kamu bertakwa. Bukan kita katakan itulah natijahnya yang membawa pada takwa. Artinya hanya dengan menyembah Allah, maka ia membawa pada takwa. Yang lain tidak mungkin. Kalau seorang cuba untuk mengindahkan, menjadikan agamanya baik dengan tidak menyembah Allah, dia tak akan baik. Dia bukanlah orang yang bertakwa. Kerana orang bertakwa ini menjadi nilai tertinggi di sisi Allah sebagai makhluk yang paling mulia. Orang-orang yang mensyirikkan Allah, maka secara automatik dia bukan makhluk yang bertakwa. Kemudian Allah menyebut alladhi. Sesudah menyebut teras manusia sebagai makhluk dan khalifah. Maka Allah menyebut nikmat-nikmat yang mengelilingi manusia. Maka Allah menyebut dan dia juga ja'ala lakumul ard, menjadikan bagi kamu bumi ini. Bumi ialah di mana manusia duduk di atasnya. Supaya kita tahu tak ada planet lain manusia duduk melainkan di bumi. Bukan supaya semua tahu tak ada makhluk yang mukallaf yang duduk di planet lain. Tidak ada. Di bumi ini tempat seluruh makhluk yang mukallaf. Sama ada manusia atau jin. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan firashan. Perkataan firashan makna bisatan. Walladhi ja'ala lakumul arda bisata. Dan dialah yang menjadikan bumi ini sebagai bisata. Baik firasha dan bisata. Apa maksudnya? Hamparan. Apa maksud hamparan? Yang tempat yang mudah kamu diami. Allah tak jadikan bumi ini sukar untuk didiami oleh manusia. Dia lengkapkan dengan oksigennya, dia lengkapkan dengan makan minumnya, dia lengkapkan dengan semua keperluan manusia. Maka inilah bumi. Adapun yang lain, Allah tak jadikan sifat planet-planet lain itu sebagai firashan, sesuai untuk hidup. Lepas tu bila nak manusia cuba untuk explore pergi planet-planet lain, mereka nampak ketidaksesuaian untuk hidup. Bahkan mereka terpaksa memakai pakaian itu, membekali diri dengan oksigen. Maka Allah menyebut firashan. Firashan ni kalau kita secara literally, maksudnya tuan-tuan tilam, katil. Kerana tempat paling selesa dalam rumah bila kita duduk atas tilam. Tuan-tuan paling selesa sekali duduk atas katil. Dengar orang atas katil. Sedap. Seronok, lapar, boleh lunjur kaki. Lunjur kepala, letak kepala atas bantal, Masya Allah. Maka firashan, asalnya ialah hamparan. Asalnya ialah tilam, katil. Ataupun kita katakan tempat kita berbaring. Tapi maksud di sini ialah Allah jadikan bumi ini firashan, mudah untuk kamu tinggal. Akhirnya tuan-tuan lihat, semua benda yang kita nak dan kita perlukan ada atas muka bumi. Tak perlulah kita nak cari planet lain. Nak cari makanan planet lain, nak cari minuman planet lain. Di sini bersepah keperluan manusia. Kerana Allah menjanjikan, bumi ini firasha. Wassama'a bina'a. Sesudah Allah menyebut bumi tempat tinggal manusia, maka Allah menyebut langit tempat menaungi manusia. Tempat yang mana Allah Ta'ala jadikan untuk manusia sentiasa perhatikan kebesaran Allah. Langit yang kami jadikan kukuh, yang tidak akan menimpa kamu, yang akan menjadikan hamparan itu kukuh dan kuat. Dekkan langit yang membombongi kamu. Langit tanpa tiang yang kamu lihat. Alladhi khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha. Dan dialah yang menjadikan langit tanpa tiang yang kamu dapat lihat. Langit ada tiang, tak ada, tapi kita tak dapat lihat. Allah jadikan ia bersifat binaan, pembinaan yang kukuh. Tak akan runtuh, tak pernah dalam sejarah di mana langit runtuh. Tak pernah dalam sejarah. Melainkan bila datang hari kiamat. Allah nak beritahu tempat kita duduk ini jaminan keselamatannya tinggi.
Duk kamu hidup dan satu tempoh yang ditentukan oleh Allah. Kemudian Allah menyebut wa anzala minas sama, dan dia juga Allah yang menurunkan daripada langit itu ma'a, air. Allah sebut bumi, Allah sebut langit sebagai binaan yang kukuh, bahkan menunjukkan kebesaran Allah dan bagi menunjukkan suatu penciptaan yang tidak mungkin ditandingi. Kerana manusia akan sibuk mengimarahkan bumi, mereka tidak mampu mengimarahkan langit. Maka langit kekal menjadi kelemahan manusia di hadapan kekuasaan Allah. Ya, mereka mungkin mengubah bumi, bukit, gunung ganang dan sebagainya, hutang belantara, tapi tangan ini tidak mampu menyentuh langit. Tidak mampu ubah apa-apa di kawasan atas. Kita tak mampu ubah apa-apa. Maka kekal bagi menunjukkan kelemahan kita manusia dan menunjukkan kudrat Allah Ta'ala. Dan Allah menyebut nikmat langit yang turun, iaitu air hujan. Air yang turun daripada langit. Tuan-tuan, kenapa Allah tak sebut sungainya, lautnya? Kerana sungai dan laut ini barangkali cuma dinikmati orang-orang yang berhampiran. Orang duduk tepi sungai, orang duduk tepi laut. Tetapi hujan ini mengenai semua makhluknya. Sebab itu dulu kalau kita belajar tamadun, manusia membina tamadun di tepi sungai. Manusia membina tamadun di tepi laut. Di tepi sumber air, sumber pengangkutan. Maka sebahagian manusia tadi mungkin berada di kawasan pedalaman. Allah nak beritahu hujan ini, yang pertama dia mengenai semua manusia. Yang kedua, dia telah mengubah sifat asal sungai dan laut menjadi air bersih. Mungkin saja sungai itu kotor. Mungkin saja laut tadi masing, tak boleh dimanfaat untuk diminum. Maka Allah jadikan air yang datang dari langit, yang diambil dari sungai dan laut, yang diproses dengan kejadian Allah Ta'ala, dengan kejadian yang Allah Ta'ala tentukan, sehingga dia turun menjadi air yang sejuk, yang nyaman, yang bersih dan juga yang mudah ataupun yang lazat diminum. Bayangkan kita nak minum air sungai tu geli juga tengok. Kita nak minum air laut lagilah tak boleh. Lagi diminum, lagi haus. Bukan berpenyakit. Minum air laut ni boleh penyakit, hilang akal. Tapi lihat bagaimana hujan menetraliskan kedua sumber air manusia ini. Baik sungai yang kotor, baik laut yang masin, maka disedut oleh matahari, maka diturunkan hujan yang Masya Allah bersih. Bukan turunnya hujan sebagai nikmat cuaca, sejuk dunia. Kali itu kita kalau seminggu tak hujan, diisytiharkan kemarau. Masuk 2 minggu diisytihar darurat. Bila sebulan memang teruklah kita, kering semua air. Sungai-sungai pun kering. Maka nikmat air hujan yang luar biasa. Maka Allah menyebut bagaimana nikmat air hujan ini berbanding sungai dan laut. Dengan air hujan tadi, fa'akhraja bihi, Allah mengeluarkan dengan sebab air hujan, Allah jadikan dengan sebab air hujan, minas thamarat, daripada buah-buahan. Kenapa Allah sebut buah-buahan? Bagi menunjukkan kemewahan. Allah Ta'ala tak sebut daripada gandum, daripada beras, yang menjadi makanan ruji kita. Tapi Allah menyebut minas thamarat, buah-buahan. Kerana buah-buahan itu lambang kemewahan. Kata orang boleh makan buah, ni mana orang kaya? Boleh beli buah, orang kaya. Maka Allah nak tunjukkan bagaimana nikmat air hujan tadi menimbulkan bukan sekadar keperluan kamu, tapi kemewahan kamu, lebihan rezeki kamu. Dengan hujan tadi, rizqan lakum, sebagai rezeki yang dikhususkan untuk kamu. Ya, ulat-ulat pun makan buah-buahan. Tetapi buah-buahan itu khusus untuk kita manusia. Akhirnya dengan ulat-ulat kita makan. Sebab dia khusus untuk kita. Ulat ni tuan-tuan, dia nak makan buah tak mampu nak makan semuanya. Tapi manusia akan makan semua. Akan jual semua. Akan manfaat semua. Sebab itu Allah menyebut rezeki atas bumi ni milik kita secara mutlak. Milik untuk kita manfaat. Sebab binatang-binatang lain, kalau dia ambil rezeki, dia cuma ambil sikit. Katakan harimau, dia cuma makan seekor je kijang. Manusia ambil selori kijang. Katakan serigala, dia mungkin makan seekor je binatang. Tahan 3 hari kenyang. Kita tuan-tuan terus ambil simpan dalam zoo. Semua makhluk-makhluk lain, waktu cuba mengambil rezekinya, Allah tentukan dengan kadar yang sedikit. Tapi bila manusia, Allah beri banyak. Khusus untuk mereka. Khusus untuk mereka. Kerana itu Allah menyebut rizqan lakum, rezeki ini khas untuk kamu. Baik, Allah menyebut segala sebab-sebab untuk kita faham kenapa kena sembah Allah. Pertama, kerana Allah menciptakan kita.
Yang kedua, kerana Allah lah yang menciptakan langit dan bumi ini dan menjadikan bumi ini dengan segala kemudahannya dan langit ini dengan segala keindahannya. Dan Allah menurunkan sumber air kepada kita yang akan menghasilkan kemewahan rezeki kepada kita. Maka sebab-sebab itu semua kenapa Allah berhak disembah. Kerana itu Allah menyebut ayat selepas membilang-bilang nikmat untuk manusia. Dia mulakan dengan perintah sembah Allah, kemudian membilang-bilang nikmat untuk manusia dan ciptaan yang diciptakan untuk kemudahan manusia. Fala taj'alu lillah. Lantaran itu, jangan kamu menjadikan bagi Allah andada, sekutu-sekutu, sembahan-sembahan, pergantungan-pergantungan, dan juga hajat-hajat kamu. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu tahu yang kamu sembah tu tak boleh beri apa-apa benda yang telah disebut oleh Allah. Ini berhala yang disembah. Apakah diciptakan kamu? Tak, baru semalam beli kat kedai pasar malam. Apakah yang ni yang menurunkan hujan? Tak. Apakah yang ni yang beri rezeki? Bukan. Apakah yang ni yang menciptakan langit dan bumi? Bukan. Tuan-tuan, kita tahu benda tu. Tapi aneh, manusia tetap mempertahankan ego dan kesesatan mereka. Kalau kita tanya tuan-tuan, penyembah-penyembah berhala yang sembah selain Allah Ta'ala, yang bertuhankan selain Allah Ta'ala, bukan melantik manusia jadi Tuhan pula. Walau mereka tahu benda itu ialah sesuatu yang tidak logik. Dengan lahirnya manusia-manusia itu daripada perut manusia, tiba-tiba diangkat jadi Tuhan. Dan diakhiri dengan kematian. Bila lihat ajaran-ajaran sesat yang mempertuhankan pengasas-pengasasnya, akhirnya orang ni mati dan mereka tahu orang ni mati. Macam mana mereka mempertuhankan yang lemah? Kerana ego. Kata orang bila ego, yang batil pun dia bertahan. Bila orang tidak menggunakan akal dengan jujur, maka semua kebatilan-kebatilan diterima bulat-bulat. Tanpa perlu ataupun tanpa ingin dia berfikir keluar daripada kesesatan tersebut. Sebab itu waktu mana khususnya musyrikin Mekah dan juga seluruh penyembah berhala yang ada pada hari ini, mereka kadang-kadang tersepit dengan berkata, benarkah ini Tuhan? Mereka tersepit. Akhirnya mereka menjawab dengan jawapan yang Allah cerita dalam Quran. Dalam surah Az-Zumar, surah 35 ayat ketiga. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Sebenarnya kami sembah berhala ini sebagai perantaraan dengan Tuhan je. Dah tersepit dan mereka dah tahu ini bukan Tuhan. Akhirnya mereka kata ini perantaraan kami dengan Tuhan. Begitulah hujah-hujah kebodohan yang terus meniti di bibir mereka dalam keadaan hati mereka mengingkari ketuhanan tersebut. Sesudah Allah Ta'ala menyebut tanda-tanda dia Allah dan perintah manusia semuanya supaya menyembah Allah dan menyebut nikmat-nikmat segalanya untuk kemudahan manusia dan memberi amaran yang keras, jangan sekutukan Allah. Maka pada ayat yang ke-23 dan 24, lihat apa kata Allah. Wa in kuntum, dan sekiranya kuntum, kamu semua, fi raibin, dalam keraguan, mimma nazzalna, daripada apa yang kami turunkan, ala abdina, kepada hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bisurah, maka bawalah surah sepertinya, mimislihi, yang seumpamanya, wad'u syuhada'akum, mintalah tolong pembantu-pembantu kamu, min dunillah, selain daripada Allah, jin, manusia, binatang ke, sila minta. In kuntum sadiqin, kalau kamu memang benar, kalau sekiranya benar-benar kamu orang yang benar mampu melaksanakan, mengadakan Quran seumpamanya. Fa in lam taf'alu, dan kalau kamu gagal melakukannya, walan taf'alu, dan sememangnya kamu akan gagal melakukannya, fattaqun nar, maka bersedialah kamu dengan neraka. Takutlah kamu akan neraka, allati, yang waquduhan nas, bahan bakarnya, perkataan waqud, yang akan menjadikan neraka ini terus terbakar sampai bila-bila, tak akan padam. Apa bahan bakarnya? An-nas wal hijarah, setiap manusia yang meragui Al-Quran, yang meragui Tuhan, yang menjadikan bagi Allah sekutu, maka merekalah menjadi bahan bakar api neraka. Wal hijarah, dan batu-batu yang disembah, berhala-berhala yang disembah. Uiddat lil kafirin, yang Allah sediakan kepada orang kafir.
Tuan-tuan, kalau kita lihat sejenak ayat ini, apa kaitannya? Tadi sebut tentang ketuhanan. Tiba-tiba ayat yang kita bacakan ini menyebut tentang Quran. Kerana apa? Kerana lebih lanjut untuk kamu mengetahui tentang ketuhanan kami, maka baca Quran. Terus membaca Al-Quran dan terus tadabbur Al-Quran. Quran ini yang kami turunkan sebagai perlembagaan dan dustur kepada semua hamba kami. Ia mukjizat yang kami berikan kepada hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi orang yang bertanggungjawab menyampaikan agama Allah ini. Maka bila kita sebut Islam dengan Quran, tak boleh berpisah. Maka untuk mengetahui ajaran Islam, bukan dengan melihat individu Islam. Mengetahui ajaran Islam dengan melihat Al-Quran. Kita nak tahu apa-apa pun kena tengok manual dia. Apa fungsi manualnya. Negara ada perlembagaan dia. Islam ada perlembagaannya. Perlembagaan Islam ialah Al-Quran. Yang menceritakan semua benda yang mesti kita tahu. Yang patut kita tahu. Mengingkari mana-mana ayat yang ada dalam Quran menjadikan kita terkeluar dari Islam. Maka Allah Ta'ala menyatakan, kalau kamu ragu-ragu, Quran datang daripada kami. Wahyu kami kepada hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sila datangkan surah sepertinya. Sila datangkan bentuk nuzum atau kita sebut nazam, artinya bentuk tulisan bacaan seperti itu. Walaupun kamu tak dapat makna yang hebat, buat bentuk bunyi sudah kamu tak mampu. Apatah lagi nak datangkan bunyi dan makna yang dalam. Sebab Al-Quran dia ada mukjizat bunyi. Kerana itu setiap bunyi menjadi terapi kepada orang mendengar. Sebab itu bila kita baca Quran, disunatkan kita memperdengarkan diri kita. Bukan bisik-bisik macam diperdengarkan. Kerana dia ada terapi. Semua nagamat ataupun lagu-lagunya memberi ketenangan pada hati. Memberi kekuatan pada hati. Memberi keberanian kepada kita. Pada bunyinya sudah ada mukjizat. Bayangkan maknanya. Bayangkan tadabburnya. Bayangkan segala keajaiban-keajaiban yang ada dalam lagi kamu tak mampu buat. Kamu buat rangka kasar pun tak boleh. Jadi kalau kita umpamakan rumah yang lengkap dengan aksesori dan lengkap dengan hiasannya, kita tahu orang buat rumah rangka je macam ni. Pun tak mampu. Jangan kata nak hias dekorasi di dalamnya. Rangka pun tak mampu. Demikian Al-Quran. Cuba kamu bawa rangka je. Bentuk-bentuk ayat macam Quran. Walaupun maknanya belum ada lagi. Tapi cukup. Bunyi-bunyinya kamu tak mampu. Tuan-tuan, Allah cabar dari dulu sampai sekarang. Walau bagaimana musuh membenci Islam, mereka tak berani dan tak mampu reka Quran. Bukan kata reka Quran, mereka nak ubah Quran pun tak boleh. Kerana Quran ini berada di tangan setiap orang Islam dan di hati setiap orang Islam. Walau bagaimana fasik pun orang Islam, mereka tahu Quran itu betul ataupun salah. Diceritakan ada seorang Yahudi. Bila dia datang, Khalifah Ma'mun sentiasa mengadakan debat di antara ulama. Tiba-tiba salah seorang ahli pendebat itu Yahudi. Dia berdebat tentang ilmu Islam dengan mahir dan fasih. Lalu kata Ma'mun, siapa kamu? Maka jawab lelaki ni, aku Yahudi. Kamu tak Islam? Tak, aku tak Islam. Tapi aku minat belajar ilmu Islam. Maka tahun hadapan, Khalifah Ma'mun buat lagi debat di antara ulama, bincang isu-isu. Dan untuk dilihat siapa ulama yang hebat. Maka Yahudi ini datang lagi. Tapi kali ini dia sudah Islam. Lalu kata Khalifah Ma'mun, bagaimana kamu Islam? Maka jawabnya, aku mengubah kitab Injil. Lalu aku kata, ini Injil yang diubah, siapa nak beli? Orang beli. Lalu aku jual kitab Taurat. Ini Taurat yang diubah, orang beli. Dan ketika mana aku jual Quran, aku berkata, ini Quran yang diubah. Tak ada seorang pun nak beli. Tak ada seorang orang Islam nak beli. Kerana mereka kata itu salah. Dan aku mengetahui kitab ini tak boleh berubah. Maka sebab itu aku masuk Islam. Kerana itu Al-Quran dari semenjak zaman Nabi SAW diturunkan sampai hari ini tak pernah berubah. Orang kafir cuba buat macam-macam, tak boleh ubah. Nak reka surah, nak reka ayat, semua akan kantoi. Kerana cabaran ini yang Allah sebut, mukjizat tidak akan tercabar. Sebab itu Allah sebut, fa'illam taf'alu, kalau kamu tak boleh buat, walan taf'alu, dan selamanya kamu memang tak boleh buat. Kalau awak tak boleh buat, dan memang pun awak tak boleh buat. Kamu semua tak boleh buat, maka bersedialah tempatnya dalam neraka. Maka ini Al-Quran yang hebat.
Sebab itu pernah satu ketika Sayyidina Ali bertemu dengan Nabi SAW. Lalu Rasulullah menyatakan, wahai Ali, sesungguhnya akan berlaku satu zaman dengan penuh fitnah. Lalu kata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, bagaimana kami nak keluar daripada fitnah ini? Jawab Nabi SAW, kitabullah. Berpegang pada kitabullah. Apa itu kitabullah? Baik, kita lihat apa itu Quran. Yang Allah cabar manusia yang kufur untuk mendatangi surah sepertinya. Apatah lagi seluruh isinya. Satu surah pun tak boleh. Surah paling pendek sekali, inna a'tayna. 3 ayat pun tak boleh. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, fihi naba'un man kana qablakum. Dalam Al-Quran ada berita, ada cerita orang-orang yang sebelum kamu. Wa khabarun ma ba'dakum. Dan ada cerita, ada kisah apa yang berlaku selepas kamu. Wa hakamu ma bainakum. Ada hukum yang dijelaskan antara kamu. Wa huwal fasl laisa bil hazl. Dan dia adalah suatu perkara yang menentukan, bukan gurauan. Satu perkara yang memutuskan antara betul dan salah. Ini bukan kitab gurauan. Man tarakahu min jabbar qasamahullah. Siapa yang tinggalkan Al-Quran, kerana dek sombongnya, Allah akan jatuhkan dia. Wa man ibtaghal huda fi ghairihi adallahullah. Siapa yang mencari petunjuk selain daripada Al-Quran, Allah sesatkan dia. Wa huwa hablullahil matin. Al-Quran tali penghubung Allah antara hamba dengan Allah, tali yang amat kukuh. Wa huwa dzikrul hakim. Ia zikir yang maha bijaksana. Wa huwa siratul mustaqim. Al-Quran ialah jalan yang lurus. Wa huwa alladhi la tazighu bihil ahwa. Hawa nafsu akan tunduk dengan Al-Quran. Wa la taltabisu bihil alsinah. Lidah tidak akan ragu-ragu tentang Al-Quran. Tidak akan berbelit-belit tentang Al-Quran. Wa la yashba'u minhul ulama. Quran ini tidak pernah kenyang para ulama dalam mentadaburi ayatnya, maknanya. Wala yukhlaq ala kathrati rad. Dia tidak terkesan walau bagaimana orang nak tolak Al-Quran. Orang nak baca Quran, orang nak ubah Quran, dia tak akan terkesan langsung. Dia terus wujud Al-Quran. Macam mana pun orang nak buat. Kita dah lalui zaman orang baca Quran. Kita dah lalui zaman di mana orang buat macam-macam pada Al-Quran. Tapi Al-Quran tetap kekal utuh. Bukan ribuan hufaz Quran timbul setiap tahun. Setiap tahun. Hafiz Quran keluar di Malaysia, di Pakistan, di Bangladesh, di Mesir. Di negara-negara Islam 48 buah. Bahkan di negara bukan Islam. Yang ada orang Islam keluarnya hafiz-hafiz Quran. Macam mana Quran hendak dihapuskan? Wala tanqadi ajaibuhu. Quran yang tidak akan berkesudahan keajaibannya. Huwallazi la tantahil jin iza sami'athu hatta qalu. Dan Quran ini setiap kali dibaca dan jin mendengarnya, pasti jin akan berkata, inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusyd. Kami mendengar Al-Quran yang ajaib, yang mengajak kepada kebijaksanaan dan petunjuk. Man qala bi sadaq. Siapa yang bertutur dengan Al-Quran, maka dia benar. Wa man amila bi ujib. Siapa yang beramal dengan Al-Quran, diberi balasan. Wa man hakama bihi adal. Siapa yang berhukum dengan Quran, dia adil. Wa man da'a ilaihi hudiya ila siratim mustaqim. Dan siapa yang mengajak manusia kembali pada Quran, dia mengajak manusia kembali pada jalan yang lurus. Ini Quran yang punya sifat-sifat yang sempurna, yang membentuk, yang mendidik, yang mentarbiah, yang memberi ilmu, yang memberi keajaiban, yang memberi kekuatan, yang memberi semangat, yang menjadi penghubung antara makhluk dengan Tuhan, yang menjadi pahala dan darjat hamba di sisi Allah di dunia dan di hari akhirat kelak, yang menjadikan manusia membacanya dan mendapat kebahagiaan, manusia membacanya mendapat ketenangan, manusia membacanya mendapat bimbingan, manusia mengajarnya maka dia membentuk makhluk-makhluk yang lain dengan kebaikan-kebaikan yang tidak pernah terhenti. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, di mana Nabi SAW bersabda, inna hadzal Qur'ana ma'dubatullah fata'allamu min ma'dubatihi mastata'tum. Inna hadzal Qur'an hablullah wa huwa an-nurul mubin wasyifa'un nafi', ismatun liman tamassaka bihi wa najatun liman tabi'ahu la yu'awwaju fayuqawwam wa la yazighu fayusta'tab wa la tanqadi ajaibuhu wa la yukhlaq an kathrati rad fatluhu fa inna allaha ya'jurukum ala tilawatihi bikulli harfin 10 hasanat
Ama anni la aqulu alif lam mim harf walakin alif harf, lam harf, mim harf. Maksudnya, sesungguhnya Al-Quran ini hidangan dari Allah. Maka ambillah manfaat daripada hidangan ini sekadar kemampuan kamu. Sesungguhnya Al-Quran ini tali Allah dan cahaya yang terang dan penawar yang memberi manfaat dan penjagaan kepada orang yang berpegang dengannya. Keselamatan yang mengikutinya tidak akan bengkok, tidak akan menjadi sesat melainkan diperbetulkan, dan tidak akan lari melainkan dibenarkan. Tidak akan lari daripada kebenaran melainkan dibaiki kebenarannya, dan tidak pernah tamat keajaibannya, dan tidak pernah luntur dari orang yang menolaknya. Maka bacalah Quran. Sesungguhnya Allah akan memberi pahala pada kamu atas setiap bacaan kamu dengan setiap huruf 10 kebaikan. Aku tidak berkata alif lam mim itu satu huruf, tapi alif itu huruf, satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ini dia Al-Quran yang Allah Ta'ala cabar. Dengan segala kebaikan, kehebatan yang ada dalam Quran, bagaimana manusia mampu untuk mendatangi seperti Al-Quran? Kemudian sesudah Allah menyebut pertama perintah menyembah Allah. Kemudian Allah menyebut tentang Al-Quran yang punya mukjizat yang kekal kepada Nabi SAW. Dan Allah Ta'ala menemplak golongan yang menolak Al-Quran dengan azab yang pedih. Kemudian menjadi kebiasaan bila Allah menyebut golongan yang menentang dengan azab, Allah pasti menyebut golongan yang beriman dengannya. Kerana itu Allah berfirman pada ayat yang seterusnya, pada ayat 25, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا, dan berilah khabar gembira kepada orang yang beriman. Beriman dengan Allah dengan menyembahnya, beriman dengan Al-Quran dengan mengikutinya, beriman dengan Nabi Muhammad SAW dengan mempertahankan sunnahnya. Maka orang ini berilah khabar gembira sebab mereka beriman dan mereka terus melakukan amal soleh. Kerana iman itu bukan sekadar lafaz, tapi pembuktian dengan segala amal soleh. Annalahum, sesungguhnya bagi mereka, jannatin, kebun-kebun, taman-taman, syurga-syurga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kullama ruziku minha, setiap kali mereka mendapat rezeki daripada syurga tersebut. Min samaratin, daripada buah-buahan. Rizqan, sebagai makanan mereka. Qalu, mereka yakni ahli syurga, orang beriman berkata, hadzal ladzi ruziqna min qabl. Ini makanan yang kami pernah jumpa di dunia, yang pernah kami makan di dunia. Wa utu bihi mutasyabiha, tetapi rasanya lain. Tuan-tuan sekalian, bila kita sebut makanan syurga, menjadi kebiasaan manusia, dia nak makanan yang memang dah ada kat dunia. Sebab itu kenangan dia. Dia mesti teringat-ingat, Ustaz, saya nak makan mi kari dalam syurga. Sebab itu yang dia suka. Saya nak makan lemang dalam syurga. Sebab bila kita sebut syurga, kita sebut dia ada makanan yang tak ada di dunia, manusia akan kecewa. Sebab manusia ni dia dah biasa makan benda-benda kat dunia, maka dia nak makanan dunia. Maka Allah bawa apa yang mereka nak. Tetapi Allah Ta'ala jadikan rasanya lebih enak, lebih sedap. Tuan-tuan, kita memang merindu bentuk-bentuk makanan tertentu. Ramai mana orang rindu masakan mak dia, masakan ayah dia, mungkin masakan kakak dia, masakan kawan-kawan dia, masakan isterinya, masakan suami. Lalu kita tu merindui. Tuan-tuan, kalau kita jumpa makanan yang sama macam dimasak oleh orang yang kita rindui, tapi lebih sedap, kita akan puji lebih. Demikian Allah datangkan rezeki-rezeki pada ahli syurga dengan apa yang pernah mereka makan di dunia. Wa utu bihi mutasyabiha, yang ianya berbeza sama sekali. Kemudian Allah menyebut nikmatnya lagi. Sesudah menyebut tentang indah syurga dan makanan yang pelbagai, yang enak, yang sedap, Allah menyebut pasangan hidup. Kan ini yang melengkapkan satu sistem keluarga orang beriman. Kita nak apa? Tempat tinggal yang indah, seperti syurga. Lagi, kita nak ada makanan. Lagi, kita nak ada teman. Siapa pun bila cari kebahagiaan bersifat peribadi, dia akan cari tempat tinggal, makanan dan teman. Kalau dapat teman, dia tak nak keluar, dia dah ada teman. Apatah lagi teman tu, isteri yang cantik, yang lawa, yang baik, pasangan yang baik. Allah Ta'ala menyatakan, walau fiha azwajum mutahharah, bagi mereka pasangan-pasangan yang suci. Wahum fiha khalidun. Kemudian Allah memberi khabar gembira seterusnya, mereka bukan mendapat nikmat sementara tapi kekal selama-lamanya. Kita tuan-tuan, walau bagaimana banyak nikmat kat dunia, satu je orang cakap kat kita, ini semua nikmat sementara. Kita pun dah down.
ada kereta, ada rumah. Ji, Tan Sri, Datuk, ini semua nikmat sementara. Kita pun, yelah, sementara. Tapi bila sampai nikmat yang Allah nak berikan, Allah kata, kamu kekal dengan nikmat ini. Kemudian Allah sesudah menyebut kelompok orang beriman dan balasan-balasan, Allah Ta'ala menyebut kembali tentang asas Al-Quran ini. Bila Allah menyebut, Inna Allah la yastahyi, sesungguhnya Allah tidak malu, an yadriba masalah, untuk memberi satu perumpamaan, ma ba'udatan, seperti nyamuk atau seumpamanya, ataupun atas padanya sikit. Fa ammal ladzina amanu, adapun orang beriman, apa pun yang datang dari Allah, fa ya'lamuna annahu al-haq, ia mesti ada hikmah, ia mesti ada mau'izah, pengajaran daripada Tuhan mereka. Wa ammal ladzina kafaru, adapun orang kafir, fa yaqulun, mereka berkata, madza aradallahu bihadza masalah, ni kenapa Allah buat perumpamaan ni? Dia buat tak faham. Yudhillu bihi kathira, dengannya Allah sesatkan ramai manusia. Wa yahdi bihi kathira, dan dengannya juga Allah memberi petunjuk ramai manusia. Wa ma yudhillu bihi, dan tidaklah Allah menyesatkan dengan perumpamaan ini melainkan orang-orang fasik yang tidak mau berfikir tentang perumpamaan yang Allah sebut. Alladhi, yang sifat mereka, yang quduna ahdallah, sentiasa menyalahi perjanjian yang mereka telah meterai dengan Allah, yakni menyembah Allah. Semenjak di Lauh Mahfuz, mereka berkata kami akan sembah Allah. Lalu mereka mengabaikan janji yang pernah mereka janjikan. Min ba'di mithaqihi, selepas perjanjian yang telah kami lakukan. Wa yaqta'una ma amara Allahu bihi, dan mereka juga memutuskan silaturahim. Ayyusala, yang Allah perintahkan supaya dihubung dan disambung. Wa yufsiduna fil ardh, dan mereka melakukan kerosakan di muka bumi. Ulaika humul khasirun, mereka lah orang yang rugi. Kalau pada ayat yang kelima Allah sebut ulaika humul muflihun, mereka orang berjaya. Tapi pada ayat yang ke-27 Allah menyebut ulaika humul khasirun, mereka orang yang rugi. Siapa yang rugi? Orang-orang yang tidak melihat, tidak mentadabbur Al-Quran dan perumpamaan yang Allah sebut dalam Quran. Sebab tu ayat ini tuan-tuan, bila Allah memberi perumpamaan orang munafik seperti orang yang menghidupkan api, yang kita dah baca ayat sebelum ini, kemudian api itu padam, lalu mereka meraba-raba dalam kegelapan. Atau seperti orang yang berjalan di tengah hujan yang lebat, dengan guruh, dengan kilat yang datang. Lalu mereka menutup telinga kerana takut kematian. Tapi setiap kali kilat, mereka baru mampu berjalan kerana ada cahaya. Lepas tu mereka terus tegak berdiri, tak tahu nak ke mana. Lalu mereka kata, kenapa beri perumpamaan macam ni? Mereka tidak mau fikir perumpamaan. Bahkan Allah kata, Allah berhak beri perumpamaan untuk cerita tentang ba'udah, lalat. Ba'udah, tentang nyamuknya ke, ataupun tentang an-nahl, tentang lebahnya, al-ankabut, tentang labah-labahnya, tentang lembunya. Allah boleh beri semua perumpamaan binatang-binatang yang Allah ciptakan, kerana semuanya Allah cipta dengan pengajaran yang hebat. Sebab itu orang beriman kata apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, tidak ada sesuatu pun yang engkau ciptakan sia-sia. Sebab itu Allah beri perumpamaan semua makhluknya supaya kita berfikir. Kalau Allah Ta'ala beri perumpamaan seperti nyamuk, supaya kita fikir. Kalau Allah beri perumpamaan seperti lebah, supaya kita berfikir. Kalau Allah beri perumpamaan seperti angkabut, laba-laba, supaya kita berfikir. Kalau Allah beri perumpamaan dengan segala binatang-binatang yang ada, supaya kita berfikir. Tapi orang yang menutup hidayah, tidak mau melihat Al-Quran dengan berfikir, lalu mereka melihat perumpamaan itu seperti mainan-mainan. Mereka melihat cerita-cerita Al-Quran seperti halwa di telinga. Tidak, mereka mau mengambil pengajaran. Walau semua dalam Quran ini ialah pengajaran dan peringatan, bukan amalan. Orang beriman, cool. Mereka melihat semua benda ini datang dari Allah. Lalu mereka berfikir. Kenapa Allah namakan surah semut? Kenapa Allah namakan surah gajah? Kenapa Allah namakan surah Baqarah? Kenapa Allah namakan surah-surah Al-An'am, surah binatang? Kenapa Allah namakan Al-Ma'idah, hidangan? Mereka berfikir, mereka tahu apa hikmah dia. Nama-nama surah, setiap ayat, dia tidak datang sia-sia dan saja-saja. Setiap benda yang Allah tuturkan, Allah wahyukan, ada pengajaran yang besar pada kehidupan kita manusia. Inilah perlembagaan kita, yang mesti setiap perkataannya kita ditili dan kita halusi untuk kita mendapat hidayah. Tapi orang kafir, mereka terus membuangnya sebagai pengajaran, tidak mempedulikannya. Walau mereka bawa cerita lebih karut daripada apa yang mereka bayangkan Al-Quran itu karut. Mereka bawa lagi cerita karut, mereka reka-reka cerita.
yang mereka sendiri pun tak tahu kenapa mereka cerita, membawa cerita tersebut. Tapi Al-Quran ceritanya ada maksud. Perumpamaannya ada maksud. Setiap tegurangnya ada maksud. Kerana Allah dengan sifat rahmatnya pada manusia. Supaya manusia tidak ada hujah di hari akhirat kelak. Melainkan hujah itu telah pun ada Allah berikan dalam Al-Quran. Kerana itu tadabbur Al-Quran menjadi syarat kepada hidayah. Kalau kita tidak tadabbur, maka kita tidak melihat bagaimana keindahan dan keajaiban Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.